Okay, hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Fatini binti Cik Razi. Okay, hari ini nak terangkan sedikit kelebihan sedekah yang ramai orang tak tahu. Okay, sedekah merupakan pemberian yang ikhlas sebagai bukti ketaatan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala, sedekah sememangnya tidak dapat dipaksa melainkan lahir dari hati untuk memberi berdasarkan kemampuan seseorang itu. Maksud sedekah dalam Islam itu sangat luas. Maksud erti sedekah dalam Islam itu sangat luas. Sedekah itu bukan sahaja dalam bentuk kebendaan, tetapi boleh juga dilakukan dengan pertolongan, mengajarkan ilmu, senyuman dan memberi nafkah, berzikir dan sebagainya. Baik, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, kamu menyingkirkan batu, duri dan tulang dari tengah jalan, itu adalah sedekah bagimu. Okay, hadis riwayat Bukhari. Sebenarnya banyak alasan yang Allah berikan bagi golongan yang gemar bersedekah lah. Antara salah satunya bagi siapa-siapa yang suka bersedekah ni, so kelebihannya yang satu menghapuskan dosa lah. Dengan bersedekah juga dapat menghapuskan segala dosa dan kesalahan terdahulu. Namun terlebih dahulu mestilah segala dosa itu dikesali dan diinsafi dengan taubat nasuha untuk tidak mengulangi lagi. Maksud dia macam bila kita selalu bersedekah, kelebihan yang pertama adalah dosa kita ni mudah terhapus lah. Tapi dengan caranya bila kita sendiri dah bertaubat lah, kita dah insaf dengan kesilapan yang kita buat dulu. So insyaAllah bila kita rajin bersedekah, dosa kita akan terhapus. Yang kedua, memisahkan diri dari neraka. Jadi sabda Rasulullah SAW, bersedekahlah kamu sekalian kerana sesungguhnya sedekah itu pemisah dari neraka. Jadi selain itu, walau bersedekah apapun dengan bilangan yang sedikit sekalipun dapat mengelakkan diri dari api neraka. Jadi bersedekah pun dapat mengelakkan kita daripada api neraka lah. So sabda baginda lagi, jauhkan dirimu dari api neraka walau hanya dengan sedekah sebutir kurma. Sekecil apapun, kalau niat kita ataupun hati kita ikhlas, kita bersedekah, insyaAllah manfaat sedekah tu ada kepada kita, iaitu dapat memisahkan diri kita daripada api neraka. Yang ketiga, dilipat kali gandakan pahala kita. Yang ni memang semua orang tahu, bila kita banyak sedekah, pahala kita memang tertentulah kita akan dapat. Itu pun kalau kita memang bersedekah dengan niat, dengan cara yang betul lah. Itu niat dah ikhlas kerana Allah Ta'ala dan juga tak ada niat untuk menunjuk-nunjuk dan sebagainya. Sedekah juga perbuatan yang sangat disukai Allah Subhanahu Wa Taala. Selain menjadi amalan yang baik yang memberi ganjaran pahala kepada sesiapa yang bersedekah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud perumpamaan orang-orang yang mendermakan, iaitu sedekah harta bendanya di jalan Allah, seperti orang yang menanam sebutir biji yang menumbuhkan 7 untai, dan tiap-tiap untai terdapat 100 biji, dan Allah melipat gandakan balasan kepada orang yang dikehendaki, dan Allah meluaskan anugerahnya lagi maha mengetahui. Dia ibarat macam biji benih yang kita tanam, kita semai dan tumbuh sebagai pokok yang banyak ranting dan juga hasil-hasil dia lah. Jadi memang dilipatkan, digandakan pahala lah. So bersedekah ni memang tak rugi. Walaupun kita sedekah bukan dari segi mengeluarkan harta kita, iaitu macam kita bagi duit ke, bukan dari segi harta saja, tapi bersedekah dengan kita bagi ilmu, dengan kita senyum. Cakap paling-paling ringan pun senyum dekat orang pun dah jadi sedekah. So banyakkan bersenyum, lagi-lagi waktu pagi. So awet muda lah. Kemudian melalui jambatan Siratul Mustaqim dengan cepat. Kita nak meniti titian sirat nanti, pada hari kiamat nanti kan kita akan meniti
akan melalui titian sirat ni, dia akan jadi lebih cepatlah. Siratul Mustaqim tak ramai yang berjaya mengharungi, akan menjadi lebih mudah kepada pemberi sedekah. Lalu janganlah kedekut kerana dengan bersedekah akan menjadi pembantu dan penolong kita di akhirat nanti. Yang kelima, memadamkan kepanasan alam kubur. Jadi bersedekah pun dapat mengurangkan ataupun memadamkan kepanasan alam kubur nanti. Sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya sedekah itu benar-benar akan mendapat memadamkan panasnya alam kubur bagi penghuninya, dan orang mukmin akan bernaung di bawah bayang-bayang sedekahnya. Hadis riwayat At-Tabarani. Okey, yang keenam, mendapat naungan pada hari akhirat. Bagi orang yang selalu bersedekah ni, dia akan mendapat naungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri di akhirat kelak. Tapi dengan cara yang betul lah, bila kita bersedekah ni, kita tak ada niat untuk menunjuk. So, banyakkan bersedekah. Okey, yang ketujuh, dimasukkan ke syurga tanpa hisab dan juga siksa. Allah akan membukakan pintu syurga bagi golongan yang gemar bersedekah kerananya, asalkan niat sedekah adalah ikhlas dan tidak bertujuan buruk ataupun menunjuk-nunjuk. Jadi antara yang kelebihan bersedekah yang ketujuh adalah dimasukkan ke syurga ni tanpa hisab lah. Tak perlu pun hisab dan juga siksa. Memang dah pasti syurga kepada dia. Tapi dengan niat yang ikhlas lah. Bila kita nak sedekah, sedekah niat ikhlas kerana Allah Ta'ala. Kita buat benda sesuatu tu hanya kerana Allah Subhanahu Ta'ala. Menambah rezeki dan kekayaan. Yang ke-8 adalah menambah rezeki dan kekayaan. Jangan sesekali bimbang akan berkurangnya rezeki kerana memberi sedekah kepada orang lain. Sesungguhnya dengan bersedekah akan meluaskan dan membuka pintu rezeki kepada kita. Sabda baginda. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Tidak akan berkurang rezeki orang yang bersedekah kecuali bertambah-tambah dan bertambah. Yang ke-9, amalan yang tidak putus sampai mati. Sedekah juga merupakan amalan pahalanya berpanjangan sehingga meninggal dunia. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, apabila anak cucu Adam itu mati, maka terputuslah semua amalannya kecuali 3 perkara, iaitu sedekah jariah, anak yang soleh yang memohon ampun untuk ibu dan ayahnya, dan juga ilmu yang berguna setelahnya. Okey. Okey, yang ke-10, memanjangkan umur. Sungguh indah dan ajaib amalan bersedekah ini sehingga Nabi SAW bersabda bahawa dengan bersedekah dapat memanjangkan umur si pemberi sedekah itu. Ya. Sesungguhnya sedekah orang Muslim itu dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk. Allah akan menghilangkan dirinya dari sifat sombong, kefakiran dan sifat bangga pada diri sendiri. Hadis riwayat Tabarani. Jadi yang ke-10 ni, sedekah juga dapat memanjangkan dapat memanjangkan umur kita lah. Okey, yang ke-11, dapat mengubati penyakit. Dengan bersedekah seikhlas hati dapat menyembuhkan penyakit-penyakit orang yang bersedekah itu, kerana sedekah dapat membersihkan hati dan fikiran. Namun semua itu adalah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda bersabda, ubatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Terima kasih. Okey, yang ke-11 ni, bila kita banyak bersedekah, insya-Allah menjadi ubat kepada segala penyakit. Yang ke-12, hindarkan diri dari segala bala dan juga bahaya. Sedekah juga sebagai penolak bala, musibah serta kejahatan terhadap pemberi sedekah.
Rasulullah SAW bersabda, bersegeralah untuk bersedekah kerana musibah dan bencana tidak bisa mendahului sedekah. Sesungguhnya sangat besar ganjaran Allah SWT memberi kepada hamba-hambanya yang bersedekah. Oleh itu, janganlah berkira-kira untuk memberi sedikit rezeki kepada golongan yang lebih memerlukan. Perlulah sedikit bantuan dengan kudrat yang ada. Paling mudah, yang paling ringan sekali adalah dengan senyumanlah. Kerana sombong itu sifat yang tidak disukai Allah SWT dan menjauhkan diri kita daripada punca rezeki. Baik, so setakat itu saja antara penerangan berkenaan kelebihan sedekah lah. Baik, so kepada sahabat-sahabat yang belum tahu di mana office Tiram Travel Langkawi, office Langkawi ni ada dalam bangunan Arcade Mara di Padang Maksirat, berdepan dengan Peladang dan juga Kelatan Airport lah, Rombok. So siapa-siapa yang nak tahu berkenaan package dari Tiram Travel boleh juga walk in di office kita. Okey, bagi yang berminat nak join bengkel Mutawif ataupun Mutawifah, kita akan buat dekat, terima kasih, kita akan buat dekat Sungai Petani, Jostown, Jitra, Gerik, Taiping, Manjung dan juga Tanjung Malim. So siapa-siapa yang berminat boleh kontak dengan kita. Bagi yang tinggal jauh di Langkawi, yang tinggal di Sungai Petani ke apa, yang nak nombor phone office apa, boleh juga kontak kita, nanti kita akan bagi nombor phone. So masih lagi terbuka untuk pendaftaran. Siapa-siapa yang berminat boleh kontak dengan kita. Kita akan buat dekat Sungai Petani pada 24 Oktober ni lah. So yang tinggal di Sungai Petani yang nak buat pendaftaran masih lagi boleh. Kita akan buat pada hari Sabtu ni, 24 hari bulan 10 dan juga 25 hari bulan 10 di Jostown. Baik, kita juga ada package umrah pada bulan Disember ni. So siapa-siapa yang berminat dengan package umrah, terima kasih. Reza nak cakap? Reza nak cakap? Okey, untuk package umrah ni kita akan buat awal Disember dan juga package untuk cuti sekolah Disember lah. Jadi sesiapa yang berminat yang nak pergi umrah, kita ada pada tarikh 8 Disember 2020 dan juga 20 Disember 2020. So hotel kat Mekah kita akan guna hotel Safwah 50 meter dan juga di Madinah kita akan guna hotel Ansar Jadid lah 150 meter. Flight kita akan guna Saudi. Jadi siapa-siapa yang berminat boleh kontak dengan kita, ataupun nak kontak dengan Tiram Travel yang lain selain pada Langkawi boleh. Kita ada nombor phone mereka. So kalau yang nak nombor phone boleh kontak dengan kita. Untuk package umrah ni kita akan bagi percuma set beg lah, beg dan juga buku panduan umrah. So setakat itu saja live hari ni. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.